Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk International Conference on Education, Humanity and Technology Research, kami akan membentangkan tentang tajuk transformasi pelaksanaan kaedah pembiayaan secara langsung dalam pembangunan harta wakaf di Malaysia. Untuk kajian ini terdiri daripada 5 orang pengkaji iaitu saya, Sekretariat Radiah binti Abdullah. Seterusnya ahli kumpulan kami adalah Ahmad Yumni Abu Bakar, Nur Hidayah Kasim, Farahdina Fazal dan Muhammad Saufi Abdul Hamid. Kami daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara, UiTM Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani Merbuk Kedah. InsyaAllah untuk pembentangan bagi tajuk ini, kami akan membawakan beberapa perkara yang membincangkan tentang kajian yang berkaitan dengan transformasi pelaksanaan kaedah pembiayaan secara langsung dalam pembangunan harta wakaf di Malaysia. Secara umumnya, kita dapat tahu bahawa kita sedia maklum bahawa wakaf merupakan satu institusi yang bersifat lestari dan berpotensi untuk memberikan impak ekonomi yang baik kepada ummah. Justru itu hakikatnya wakaf merupakan satu manifestasi kehartaan Islam yang memberikan sesuatu yang positif, dan seterusnya dalam konteks ini pembangunan harta wakaf amatlah perlu dipandang sebagai satu kaedah untuk memberikan impak ekonomi yang baik kepada ummah. Namun begitu, dalam konteks dari masa ke semasa, pembangunan wakaf hakikatnya berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun secara realitinya, usaha-usaha yang cekap dan berkesan dalam menangani cabaran-cabaran yang telah wujud itu telah dilakukan dan dapat mencapai maksud yang memfokuskan kepada kelestarian pembangunan harta wakaf itu sendiri. Justru itu kajian ini akan memberi amatlah penting untuk meningkatkan kesedaran ummah tentang kepentingan dunia dan akhirat wakaf serta potensinya dalam membangunkan ekonomi. Dan bagaimana kita ingin melihat peranan pemegang amanah wakaf iaitu mutawali dalam menentukan kaedah pembiayaan bagi mendapatkan sumber untuk membangunkan harta wakaf. Hakikatnya pemegang amanah adalah kreatif dan kelestarian harta wakaf itu juga dapat dilaksanakan dengan baik. Justru itu pembangunan wakaf perlulah dilakukan dengan kreatif. Namun menjadi persoalan, adakah dengan mengadakan inovasi ataupun kekreatifan yang dilakukan dalam menentukan kaedah pembiayaan wakaf ini mengikut kepada kerangka yang diizinkan syariah ataupun sebaliknya. Selain itu, realitinya harta wakaf di Malaysia hakikatnya merupakan satu manifestasi yang sangat ditekankan di dalam pembangunan negara, dan juga realitinya harta wakaf di Malaysia terdiri daripada pelbagai aset yang secara tradisionalnya, kalau kita lihat daripada perspektif harta wakaf di Malaysia, aset-aset wakaf yang diwakafkan oleh umat Islam khususnya terdiri daripada tanah. Keluasan harta tanah wakaf melebihi 11,000 hektar dan majoritinya mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Realitinya tiada satu statistik data yang menyeluruh ataupun yang sahih tentang kuantiti ataupun keluasan tanah wakaf yang ada secara umumnya di seluruh Malaysia. Dalam konteks harta wakaf di Malaysia, kita sedia maklum bahawa bidang kuasa harta wakaf termasuk dalam hal ehwal berkaitan agama dan berada dalam bidang kuasa negeri. Merujuk kepada artikel 75/1/2, kuasa membuat undang-undang berkaitan harta wakaf tertakluk kepada elemen yang termaktub dalam tanggungjawab mutawali. Seterusnya, dalam konteks ini juga, kita melihat bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan dalam memajukan harta wakaf yang sedia ada.
Namun begitu, telah terbukti terdapat usaha-usaha yang telah dilakukan dalam proses memajukan harta wakaf. Kita dapat lihat bagaimana peruntukan dalam RMK9 yang berjumlah RM256.4 juta dan dalam RMK10 ada nilai sebanyak 109.445 juta telah dilaksanakan untuk projek yang telah dikawasili oleh Jauhar dan juga Majlis Agama Islam negeri iaitu MAIN. Jadi dalam konteks ini kita ingin melihat bagaimana kaedah transformasi pembiayaan pembangunan wakaf itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan kepada realiti kategori harta wakaf, kita dapat melihat bahawa harta wakaf terdiri daripada dua kategori yang utama, iaitu wakaf am dan juga wakaf khas. Wakaf am merupakan tanah yang boleh digunakan untuk pembangunan sosio-ekonomi Islam, manakala wakaf khas merupakan tanah wakaf yang hanya digunakan serta dibangunkan untuk tujuan dan nilai asal pewakaf. Dalam konteks ini, tanah wakaf termaktub dan juga merupakan tanah yang termaktub dalam Kanun Tanah Negara KTN Akta nombor 56 tahun 1965. Jadi, dalam secara realitinya, kedudukan tanah wakaf dalam perspektif perundangan menerusi perlembagaan persekutuan, menerusi kuasa perundangan dan kuasa eksekutif. Maka, tanah wakaf termaktub di bawah Akta Pemegang Amanah 1949 dalam kurungan Akta 208, di mana harta wakaf merupakan amanah dan hanya boleh diuruskan oleh yang telah ditetapkan sebagai pemegang amanah. Dalam kondisi di negara kita, pemegang amanah itu dimaksudkan sebagai mutawali yang telah dipertanggungjawabkan di dalam pengurusan organisasi Majlis Agama Islam Negeri mengikut negeri-negeri yang tertentu. Maka secara tidak langsung kita dapat tahu bahawa Majlis Agama Islam Negeri lah yang bertanggungjawab sepenuhnya bagi pembangunan tanah wakaf am, tetapi bagi tanah wakaf khas, MAIN bertindak sebagai pemegang amanah tunggal dan pihak jawatan kuasa yang dilantik adalah bertanggungjawab bagi membangunkan tanah-tanah tersebut. Justru itu, kita ingin melihat bagaimana transformasi ataupun bagaimana kaedah-kaedah yang boleh dilakukan untuk memajukan ataupun untuk pembangunan harta wakaf di harta wakaf yang ada dalam setiap pengurusan Majlis Agama Islam Negeri. Dalam konteks ini, kajian ini mendapati bahawa dalam menguruskan ataupun transformasi kaedah pembiayaan pembangunan harta wakaf dapat dilihat melalui dua kategori kaedah yang utama, iaitu yang pertama adalah melalui kaedah tradisional dan yang kedua adalah melalui kaedah moden. Melalui kaedah tradisional, kita dapat melihat bahawa kaedah pembiayaan pembangunan tanah wakaf secara tradisional merupakan salah satu kaedah klasik bagi pemegang amanah wakaf untuk mendapatkan modal pembiayaan pembangunan harta wakaf. Okey, kaedah ini dapat dilihat biasanya akan memperoleh pendapatan yang bersumberkan daripada harta wakaf yang tidak alih. Berbeza dengan kaedah moden, di mana kaedah moden menggunakan kaedah secara kontemporari untuk membangunkan harta wakaf yang lebih memfokuskan kepada pembangunan tanah wakaf yang lebih bersifat pelaburan di atas tanah wakaf yang berskala besar dan sederhana. Kaedah pembiayaan pembangunan harta wakaf secara moden boleh melibatkan beberapa kaedah kontemporari yang telah diaplikasikan. Maka melalui dapatan kajian yang dilakukan, antara transformasi yang telah dilakukan dalam pembangunan harta wakaf di Malaysia antaranya adalah melalui pembiayaan secara langsung. Pembiayaan secara langsung ini adalah merupakan satu kaedah pembiayaan dalam pembangunan harta wakaf di mana satu kaedah mendapatkan dana secara langsung daripada masyarakat awam dan menggunakan dana yang diperolehi bertujuan untuk membangunkan harta wakaf. Dalam konteks ini ada beberapa kaedah pembiayaan iaitu antaranya melalui wakaf tunai iaitu di mana
wakaf tunai merupakan kaedah berwakaf menggunakan wakaf tunai sebagai harta yang diwakafkan untuk mengumpul dana wakaf yang kemudiannya ditukar kepada harta kekal. Harta kekal ini akan dimanfaatkan untuk kebajikan dan kepentingan masyarakat secara berulang kali atau berterusan. Selain itu juga pembiayaan secara langsung dapat dilihat melalui kaedah wakaf kaki, di mana wakaf kaki ini dapat dikenali sebagai wakaf petak ataupun wakaf lantai. Instrumen wakaf ini merupakan satu kaedah dalam pengurusan pembiayaan wakaf yang boleh diketengahkan bagi sumber wakaf pendidikan. Menurut Muhammad Effendi Muhammad Rani, konsepnya adalah melalui cara nazir wakaf atau pemegang amanah wakaf akan membeli keseluruhan hartanah dan kemudiannya tanah tersebut akan dibahagikan kepada lot-lot tertentu mengikut saiz dan dijual kepada orang ramai dengan harga tertentu dan akhirnya tanah-tanah yang dibeli ini akan disyaratkan agar diwakafkan semula kepada nazir. Menjadi persoalan, adakah kaedah wakaf tunai ini diterima ataupun dibolehkan? Maka mengikut fatwa kebangsaan, berwakaf dalam bentuk wakaf tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. Ini merujuk kepada Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Umum Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang telah bersidang pada 10 hingga 12 April 2007. Okey. Secara ilustrasinya, transaksi wakaf dapat dilihat melalui gambar rajah yang ditunjukkan, di mana ini adalah proses harta wakaf dilakukan dan bagaimana nazir sebagai pemegang amanah ke atas harta wakaf itu memainkan peranan. Ini pula merupakan ilustrasi bagaimana transaksi wakaf tunai dilakukan, di mana melalui ilustrasi ini dapat dilihat bahawa dana wakaf yang kemudiannya ditukarkan kepada harta wakaf kekal di bawah pemegang amanah kekal, iaitu Majlis Agama Islam negeri. Jadi dalam konteks ini melalui wakaf tunai ini, pewakaf akan mendapatkan manfaat melalui kaedah penukaran tunai itu kepada wakaf kekal. Seterusnya, pelbagai kaedah metodologi pelaksanaan kutipan wakaf tunai telah dilakukan di Malaysia, antaranya secara manual dan juga potongan ataupun melalui kaedah-kaedah kontemporari. Melalui manual dapat dilihat melalui kutipan dana secara tradisional, melalui kaedah kontemporari dapat dilihat selari dengan pembangunan ataupun transformasi kaedah-kaedah yang bersifat teknologi maklumat. Ini antara projek-projek pembangunan wakaf yang telah berjaya dilaksanakan melalui transformasi kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Antaranya adalah dengan pembangunan yang bersifat skala besar dan juga bersifat skala kecil, dan hakikatnya setiap pembangunan ini memberikan manfaat kepada ummah dan dan hakikatnya memberi manfaat dan dapat dilestarikan kemanfaatan harta wakaf itu sendiri. Dalam konteks ini ada beberapa juga isu di mana bagaimana elemen faktor kesahihan dan juga bagaimana transformasi kaedah ini dapat memberi kebaikan ataupun sebaliknya. Dalam konteks ini ada beberapa kelemahan ataupun isu yang boleh diperbaiki, antaranya adalah bagaimana faktor kesahihan perlu ditukarkan secepatnya dengan harta berbentuk fizikal dan isu perbezaan pendapat mengenai berwakaf menggunakan instrumen wang fiat. Secara kesimpulannya, transformasi pengurusan dan pembangunan aset wakaf merupakan satu agenda penting selaras dengan agenda kerajaan mentransformasikan ekonomi negara. Pelibatan dan kerjasama erat antara sektor awam dan sektor swasta merupakan salah satu usaha yang memenuhi program transformasi kerajaan bagi merealisasikan pembangunan negara. Justeru, institusi-institusi wakaf perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif dalam pengurusan pembiayaan dan pembangunan aset wakaf serta menggunakan pendekatan berbeza untuk menjana modal yang lebih berkesan. Perancangan berbentuk proaktif boleh dilakukan dan ini sangat menepati ajaran Islam. Hasil daripada perancangan perlu dihebahkan kepada masyarakat umum. Semoga lebih ramai golongan berada akan tampil menyertai projek wakaf tersebut. Menjadi satu amanah besar kepada semua pegawai institusi wakaf. Semoga mereka dapat melaksanakan dengan lebih berkesan tanggungjawab itu demi kesejahteraan ummah.
Sekian, terima kasih.